PM baru umumkan pelaburan diluluskan sebanyak RM329.5 bilion pada tahun 2023, di mana jumlah ini adalah yang tertinggi dalam sejarah negara. Tapi lepas tu ada yang pertikaikan, nak tahu prestasi pelaburan ni, jangan tengok pelaburan diluluskan, tapi tengok pada aliran masuk bersih pelaburan asing atau net FDI flow. Okey, sebenarnya kedua-dua perkara ini sama tapi tak serupa. Macam kita nak banding pisang dengan durian. Dua-dua buah tapi ciri-cirinya berbeza. Pelaburan diluluskan ialah petunjuk keyakinan pelabur kepada prospek ekonomi negara. Mengapa? Pelaburan ini akan makan masa panjang untuk hasilkan keuntungan. Jadi kalau pelabur tak yakin dengan prospek ekonomi negara kita, mereka tak akan berani melabur. Baik cari negara lain. Ya, memang betul, tak semua pelaburan diluluskan akan direalisasikan. Tapi kalau kita tengok statistik, 85% pelaburan diluluskan akan direalisasikan. Jadi, kalau pelaburan diluluskan itu lebih tinggi, maknanya kebarangkalian untuk lebih banyak pelaburan direalisasikan juga lebih tinggi. Contoh mudah, sepak penalti. Kalau Mo Salah diberi 10 peluang untuk sepak penalti, tapi Rashford cuma dapat 1 peluang, siapa yang akan skor lebih banyak gol? Mestilah Mo Salah kan? Apa pula beza net FDI flow dan pelaburan diluluskan? DOSM menggunakan istilah net FDI flow untuk ukur transaksi kewangan. Maksudnya, pergerakan masuk dan keluar duit termasuk yang berkait dengan pasaran modal. Bila syarikat asing hantar duit ke luar negara, seperti keuntungan atau belanja untuk bayaran balik pinjaman, maka duit itu dikira duit keluar. Jumlah masuk dan keluar inilah net FDI. Definisi FDI DOSM dan pelaburan di bawah MIDA juga berbeza. Contohnya, bila syarikat asing beli saham 10% atau lebih daripada nilai syarikat, transaksi itu dianggap sebagai FDI oleh DOSM. Ini bermakna transaksi besar di pasaran saham dan pasaran bond juga dianggap FDI oleh DOSM. Jadi kalau syarikat tu jual saham tu dan bawa balik untung ke negara asal, maka transaksi itu dah jadi negatif kepada FDI. Tapi untuk MIDA, semasa mereka kira pelaburan, mereka ambil kira capital expenditure atau perbelanjaan modal macam buat kilang, beli tanah, beli peralatan besar, iaitu perbelanjaan untuk jangka panjang. Jadi, pelaburan yang diluluskan tahun ini akan ambil masa 1 hingga 3 tahun untuk direalisasikan. Mereka juga tak ambil kira transaksi saham yang mungkin jadi pelaburan jangka pendek tapi dikira dalam net FDI oleh DOSM. Contohnya, syarikat beli saham minggu ini, mungkin minggu depan dia jual balik. Satu lagi yang para pengkritik selalu terlepas pandang ialah pelaburan yang diluluskan ini bukan FDI atau pelaburan asing saja, tetapi termasuk pelaburan domestik. Pelaburan domestik iaitu DDI. Pelaburan domestik juga penting. Contohnya, dalam RM329.5 bilion pelaburan yang diluluskan tahun lepas, hampir separuh iaitu sebanyak 43% adalah pelaburan domestik. Pelaburan domestik yang diluluskan sebenarnya naik 35% berbanding tahun lepas, membuktikan keyakinan pelabur tempatan kepada ekonomi negara kita. Bila orang yang kononnya pernah kerja di EPU bandingkan net FDI dengan pelaburan diluluskan tanpa sedar bahawa pelaburan domestik pun terlibat sama, saya rasa tak perlulah kita kisah sangat analisis tu.